Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, seperti yang korang lihat, aku berseorangan di mana Mus dengan Azmi dia busy pada malam ni. Jadi ni aku terpaksa mengambil tugas-tugas mereka untuk menjadi host seorang-seorang malam ni. Jadi malam ini kita hadirkan caller baru untuk anda semua. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe video kami dan juga follow di media-media sosial. Dan mana yang dah follow, kami ucapkan terima kasih. Okey, malam ini aku bawakan korang caller baru. Jadinya aku pun belum berkenalan lagi dengan caller ni. Jadi apa kata kita minta caller ni untuk perkenalkan diri dahulu pada malam ni. Dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Nama aku Kai dari Rawang, Selangor. Orang Selangor lah ni. Ya, Selangor. Okey, Kai, cerita apa malam ni nak dikongsikan kepada penonton Santai Chill? Okey, cerita pertama aku ni pengalaman masa aku buat family day dengan family aku dekat satu tempat dekat Melaka ni, dekat Villa 805. Villa 805 Ya. Villa nombor je. Okey, baik. Nombor. Jadi ni aku pun tak sabar nak dengar kisah Villa. Sebab aku ni kali pertama aku dengar kisah Villa. Jadi ni persilakanlah Khairul untuk cerita pada malam ni. Okey, kisah dia pada hari tu, kita orang ni masa hari pertama tu ikutkan kalau boleh aku dengan family aku ni aku nak jadi orang yang pertama lah sampai. Supaya kita orang ni boleh sebelum masuk tu ada buat bacaan sikit kan. Jadi pada hari tu family aku ni jadi lambat. Dia lambat sikit sebab aku ada kerja hari tu. Jadi ada family aku yang lagi satu, kiranya aku punya pakcik aku yang sampai dulu. Jadi bila diorang sampai tu, diorang tak ada, kiranya diorang main masuk je lah. Diorang masuk je dalam rumah tu. Okay, first hari pertama tu tak ada apa kan, tak ada apa. Diorang pun masuk macam biasa. Lepas tu petang tu aku sampai. Bila masa aku sampai tu, aku dah rasa semacam lah. So aku dah cakap ini mesti diorang masuk ni tak ada salam, tak ada apa ni. Lepas tu kan, lepas tu jadinya aku sebelum aku masuk tu aku macam biasa lah, Assalamualaikum, Al-Fatihah, Qul Huwallahu 3 kali, ayat kursi, masuk dalam. Pada hari pertama tu kita orang tak ada apa-apa gangguan. Memang malam pertama tu semuanya okey, tak ada apa-apa yang jadi. Okay, lepas tu masa hari yang kedua tu family aku ni pagi ni buat aktiviti kan, buat aktiviti dekat luar. Jadi segelintir ada dekat dalam rumah, macam aku punya wife, aku punya kakak, aku punya maksu aku, diorang dekat dalam rumah. Lepas tu masa tu nak jadikan cerita, wife aku hari tu dia cuti. Jadi dia tak boleh nak join lah aktiviti yang kita orang buat dekat luar rumah kan. Dia tengah kata perempuan punya sakit, apa, segugut kan.
Lepas tu masa dia duduk dalam bilik tu, dia duduk dalam sorang-sorang. Dia duduk sorang-sorang dekat dalam bilik. Dia dengar. Okay, sebelum tu aku cerita dulu. Villa 805 ni, villa aku ni dia dekat corner lot tau. Dia dekat corner lot, dekat sebelah kiri dia villa kosong. Memang kosong, tak ada orang. Tak ada orang langsung. Dekat belakang pun villa kosong. Kiranya tepi dengan belakang ni villa tu memang usang lah. Macam mana aku boleh cakap usang? Pagi tu aku punya sepupu ada parking dekat rumah sebelah. Dia tengok dekat dalam rumah. Dia tengok dekat dalam rumah tu memang kosong. Barang semua dah perabot-perabot semua dah memang dah ada yang pecah. Tingkap pun ada yang pecah. Kat situ mula-mula kita orang dah rasa seram sikit lah. Tapi still buat tak tahu je dulu. Okay, sama balik. Wife aku dalam bilik. Wife aku dalam bilik. Bilik kita orang ni sebelah tu menghadap ke wilayah belakang yang rumah kosong kan. Okay, masa wife aku duduk dalam bilik ni seorang-seorang, dia terdengar ada orang tengah berjalan dekat kawasan semak-semak tu tau. Jadi wife aku ingat adik-adik aku ni yang main berlari-lari dekat belakang villa tu. Jadi mula dia tak buat apa-apa lah. Lepas tu dia rasa macam pergerakan tu bukannya pergerakan macam budak-budak tengah bermain tau. Dia dengar macam orang tengah berjalan yang kasut dia macam dia seret kasut. Lepas tu dia intai lah. Dia intai dekat tingkap katil sebelah tingkap kan. Dia intai sebelah tingkap. Apa yang dia nampak masa tu, dia nampak satu susuk tubuh lelaki tengah mengemas dekat villa belakang tu. Okay. Tu masa tu dia rasa macam mungkin ada orang kemas-kemas kot kan. Dia kemas-kemas. Dia biarlah orang tu. Lepas tu kan masa aktiviti dekat luar rumah tu budak aku punya adik-adik, aku punya anak buah mandi kolam apa semua kan. Lepas tu bila baju diorang basah, masuk dalam basuh lah. Basuh guna mesin basuh kan. Dah basuh. Ya, ni tadi yang wife aku tu dah clear kat situ lah. Kira dia macam rasa macam tak ada apa, ada relax lah kan. Tapi benda tu still ada dekat belakang. Lepas tu kakak aku dengan aku punya mak saudara, lepas basuh baju tu diorang nak sidai baju. Sidai baju dekat sebelah rumah tu ada satu ruang kecil tau. Kiranya satu ruang kecil, lepas tu sebelah tu villa yang kosong, villa usang tu sebelah. Lepas tu dalam tengah sidai baju tu, dia dengar dekat dalam rumah tu ada orang tengah mengemas. Dia dengar ada orang macam tengah bertukang, tengah sapu-sampah tu tak, kiranya tengah bertukang lah, tengah macam busy betul lah rumah sebelah tu kan. Jadi diorang pun cakap, rumah sebelah ni kosong, tapi kenapa ada bunyi macam ni kan. Lepas tu dia masuk dalam, dia cerita dekat yang aku punya sepupu yang parking dekat rumah sebelah tu. Dia tanyalah, rumah sebelah tu ada orang ke tak ada? Dia kata. Lepas tu yang sepupu aku dia cakap, mana ada orang, tadi kita orang parking, kita orang tengok dalam, rumah tu memang tak ada apa-apa, memang ada barang yang dah rosak je. Okey, itu dua cerita yang jadi pada waktu pagi. Waktu pagi Okey. Tu waktu pagi tengah hari. Masa tu tengah kira kita orang tengah buat aktiviti kat luar, yang perempuan duduk dalam rumah masak apa semua kan. Lepas aktiviti dah selesai, di sebelah malam ini cerita sebelah malam pula. Sebelah malam lepas maghrib, dalam pukul 8 ke 8 suku macam tu, kita orang dah set up untuk event belah malam lah, untuk penyampaian hadiah, untuk ada buat nyanyi karaoke apa semua biasa lah, malam last kan. Lepas tu masa lepas kita orang dah solat maghrib apa semua tu, kita orang semua kat luar tau. Kita orang semua kat luar. Aku punya Pak Long dekat dalam bilik.
Dia seorang-seorang dekat dalam rumah. Apa yang Pak Long aku cerita dekat aku masa tu, dia nak keluar. Tapi dia bangun daripada tidur tu, dia nak keluar, dia nampak mak long aku tengah tidur dekat sebelah dia. Sedangkan mak long aku ada dekat luar dengan kita orang tengah set up meja untuk event malam tu. Lepas tu dia tegur mak long aku dekat, yang tak keluar ke? Masa tu apa yang dia dapat tengok, yang sudut tubuh dekat sebelah dia tu, perempuan yang tengah baring tu, dia ingatkan bini dia, diam je. Tak, kiranya tak ada saut ya ke, tak ada. Dia diam je. Jadi dia pun sambung tidur. Dia sambung tidur. Jadi kita orang dekat luar ni dah nak start dah ni. Time tu dah pukul 8.30 nak pukul 9. Dah isyak lah time tu. Lepas tu kita orang tanyalah, mana Pak Long kan. Lepas tu mak long aku ni cakap, sekejap lah, pergi panggil dekat dalam. Mak long aku masuk dalam. Dia ketuk pintu, dia buka. Pak long aku pun pelik, kata, bukan awak dekat sebelah saya ke tengah tidur tadi? Lepas tu mak long saya cakap lah, jangan nak merepek lah, jom, diorang semua dah tunggu dekat luar ni. Jadi tu pun jadi Pak long saya bangun. Tak ada, mula masa tu tak cerita lagi. Ada cerita ni masa selepas kejadian terakhir. Dia baru cerita. Okey. Lepas dah dia keluar, lepas tu kita orang pun teruskan lah kita orang punya aktiviti malam tu, karaoke, lepas tu bagi hadiah, lepas tu ada last game malam tu semua kan. Jam pun dah menunjukkan pukul 10.30. Jadi mak saudara aku cakap, okey lah, kita kemas-kemas lah. Kemas-kemas, nak masuk dalam. Okey, nak rehat, buka hadiah, lepas tu tidur. Niat dia macam tu je, mula-mula. Kita orang pun kemas satu-satu, kemas meja, kemas tempat bakar ayam tadi semua kan. Aku, malam tu aku MC tau. Jadi aku akan sentiasa dengan mic, duduk sebelah speaker. Bila dah orang dah kemas semua meja, apa semua dah bawa masuk dalam, jadi yang last sekali hanya tinggal mic dengan speaker aku tadi, yang aku tengah pegang lah. Jadi dekat situ ada dalam 2-3 orang yang dah jalan dekat kawasan tu. Okay, aku bagi tahu villa. Lepas tu sebelah villa ada kolam. Sebelah kolam tu ada tempat bakar kecil je. Aku dekat situ seorang-seorang masa tu. Aku pun nak tutup mic. Nak masuk dalam ni. Masa aku tutup mic, apa yang aku dengar dekat speaker, ada perempuan tengah menyanyi. Perempuan tengah menyanyi, tapi apa yang aku dengar masa tu, perempuan tu dia bernyanyi dalam bahasa Tamil lah. Okay, tu first aku dengar. Lepas tu aku on balik mic. Sebab bila tu aku off mic, aku dengar suara tu. Jadi aku on balik mic. Lepas tu aku dah mula aku macam pelik juga, kenapa ada suara ni. Lepas tu aku off kali kedua, ada lagi suara perempuan tu tengah menyanyi. Kalau fikir logik speaker, kalau dia connect dengan mana-mana telefon, mesti ada yang perempuan yang cakap tu kan, yang connecting semua tu kan. Betul. Lepas tu kalau kata radio, mesti ada muzik, betul. Tapi masa aku dengar tu tak ada muzik, tak ada connecting apa semua. Hanya aku off je mic, suara perempuan India tengah menyanyi. Memang nyaring je suara dia. Memang kuat lah. Kuat. Lepas tu masa aku off mic kali kedua tu, sekejap je lah aku on balik. Aku punya mak saudara, aku punya ayah ada dekat, kiranya dah nak masuk pintu rumah tau. Jadi dia orang toleh kat aku. Dia kata, buat apa tu? Jangan main-main, dah malam ni. Lepas tu aku pun cakap, mana ada buat apa, speaker ni ada suara. Aku cakap macam tu kan. Nak double confirm, aku buka kali ketiga. Aku off ke mic kali ketiga. Aku off mic kali ketiga, ada lagi suara tu. Perempuan India nyaring tengah menyanyi. Okay, lepas tu aku pun off. Aku pun nak masuk dalam. Aku tak naklah bawa suara tu masuk dalam kan. Jadi aku on mic. Aku bawa mic dengan speaker tu masuk dalam rumah. Jadi aku nak test
kali yang keempat aku test dalam rumah. Aku off mic dekat dalam rumah, suara tu tak ada. Dekat luar rumah je ada. Okay, malam yang aku cast dengan apa malam tu, dengan Syuk ke? Syuk. Malam tu wife aku dapat satu mimpi tau. Okay. Memang kalau ikutkan cerita aku ni memang tak ada penampakan lah kan. Memang just yang wife aku nampak ada orang tengah mengemas dekat tepi tu. Malam lepas yang aku cast dengan Syuk tu, wife aku dekat dalam bilik. Jadi dia tak dengar apa yang aku cerita dekat Syuk malam tu. Betul. Jadi malam tu dia dapat mimpi. Dia pergi balik dekat Villa 805 tu. Dalam mimpi tu dia pergi balik kat Villa 805 tu. Dia tengok balik semua aktiviti yang kita orang buat hari yang kedua tu sampai malam. Apa yang dia nampak tak tahu tak. Masa mak saudara aku dengan kakak aku sidai kain tu, dekat sebelah rumah tu, ada sepasang lelaki dan perempuan tengah tengok dia dekat tingkap. Orang tua tengah tengok. Tu satu. Yang kedua, yang masa dalam bilik tu, yang dalam bilik tu aku tak dapat pastikan apa lah. Semuanya memang ada perempuan kain putih tengah baring sebelah pak long aku sebelum mak long aku sampai. Okey, itu dah pagi malam. Yang last kali masa kejadian yang ada suara India tu kan. Apa yang wife aku nampak, dekat belakang aku ada satu kepala, tak ada badan, tak ada kaki, tak ada tangan, macam yang terbang tu. Tapi dia India. Dia ada dekat belakang aku tengah menyanyi. Ni last day ni lah. Ini last day. Ini masa last day, tapi wife aku dapat gambaran tu dalam mimpi. Dalam mimpi maksudnya dalam mimpi yang selepas cerita pada Syuk tu apa? Lepas aku cerita dekat Syuk tu, aku tak tahu macam mana malam tu wife aku dapat mimpi. Besok pagi tu dia cerita kat aku. Sebab pagi tu dia bangun, dia kata dia penat sangat, macam dia buat aktiviti tu balik. Jadi okay, dia nampak perempuan, kan dia nampak perempuan India tu, yang kepala dia tu memang ada lah, dia punya dekat dahi tu semua memang wife aku nampak. Dia kata muka pucat, muka India, ada yang dekat dahi tu. Dia tengah duduk belakang aku, tengah terbang-terbang, tengah menyanyi. Tu cerita pertama aku dekat Villa 805. Yang wife kau nampak mimpi kan, dia kata tak ada kepala kan? Dia tak ada, dia macam B02. Okey, B02, faham. Tapi okey, maksudnya muka tu dia dapat cam lah, itu adalah India lah. Ya. Okey, ini first time aku dengar ni. Okey, faham. Tu lah, mula-mula tu aku pun macam pelik juga kenapa India kan, sebab jarang lah kita dengar benda tu kan. Tapi dalam mimpi tu wife aku nampak, itulah. Okey. Jadinya yang hari pertama yang kau sampai, yang wife kau nampak lelaki yang tengah berkemas tu adalah India juga atau tidak? Tak, itu dia nampak dia tak rasa belakang je. Belakang saja. Belakang je. Dalam mimpi lelaki tu tak ada. Yang dia nampak yang masa kakak dengan mak saudara aku tengah sedia kain, kepala aku tengah tidur, aku yang dekat mic tu. Dan kejadian yang speaker tu berbunyi ketika mic kau off tu, pakcik saudara kau tu dengan pakcik saudara kau dengar lah juga bunyi daripada speaker tu. Dengar. Tapi diorang jauh. Diorang dah dekat pintu nak masuk rumah dah. Okey, faham. Aku seorang-seorang dekat situ. Diorang boleh patah balik dan tanya, kau buat apa tu? Jangan main-main, dah malam ni. Maksudnya dia dengar lah sepanjang 3 kali kau off mic tu. Dia dengar lah. Satu kali ketiga tu diorang cakap dah masuk. Okey, faham. Dan jarak rumah sebelah dengan rumah villa yang kau duduk tu adalah jauh atau tidak? Tak, memang tak jauh. Macam rumah, kata rumah banglo. Tak, rumah banglo lah, sebelah-sebelah. Dia tak jauh pun. Dia macam rumah teres tapi tak bercantum. Sebelah-sebelah. First time aku dengar B02.
daripada India. Selalu ni kita dengar Ha. orang kata belah-belah sana orang Melayu kita yang menggunakan amalan ni. Tapi ini tak tahulah ini amalan ke ataupun ini adalah jin tu sendiri. Okey. Aku rasa tu jelmaan je. Jemaah saja. Dan Hmm. dan selepas wife kau bangun pada mimpi tu, tak adalah kata sebarang gangguan dekat rumah kau lah. Tak ada. Semuanya masa tu dia kata dia penat sangat, macam tengah baru lepas buat aktiviti tu. Okey, faham. Aku sampai sekarang tertanya-tanya Villa 805 ni adakah dekat area Simpang 4? Betul? Simpang 4. Aku dah kata. Aku dah agak, aku dah boleh imagine mana tempat ni. Okey, walaupun aku tak pernah dengar cerita villa ni, tapi aku boleh imagine tempat ni macam pernah tahu lah. Okey. Okey. Okey, satu kisah menarik di mana villa area kawasan tu pun sebenarnya aku tahu memang kawasan tu memang kawasan tak mewah. Jadinya India balan-balan India. Ya. Aku tak boleh nak uraikan benda ni kepada korang semua yang pernah alami kisah macam ni, korang boleh komen, boleh bercerita dekat Santai Jin. Satu kisah yang menarik. Okey, Khairul, kita nak dengar kisah yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni pasal wife aku. Dia ada benda tumpang dalam badan. Tumpang dalam badan. Okey. Okey, cerita dia masa ni aku dengan dia masa zaman-zaman bercinta dulu lah. Okey, zaman bercinta. Nah, sebelum tu wife aku ni umur dia 19 tahun. Dia dah duduk sendiri. Dia dah sewa rumah. Dalam rumah tu dia, kakak dia dengan abang dia duduk satu rumah. Lepas tu biasalah rumah budak-budak bujang duduk. Faham lah kan. Dia tak ada nak bersihkan ke apa ke, just masuk terus baca Yasin satu hari dah cukup. Betul. Masa tu aku dengan wife aku ni rajin lah keluar malam. Tak ada lah sampai balik lewat. Kita orang balik pun dalam pukul 11, 10.30 macam tu lah. Lepas tu bila dah selalu kerap sangat keluar ni, sebelum tu sebulan sampai kiranya wife aku duduk rumah tu dalam 5 bulan pertama, 6 bulan pertama. Lepas tu tak ada apa, okey je rumah tu. Kiranya dia duduk dengan aman lah, wife aku ni dengan dia punya adik-adik kan. Masuk bulan yang ke-6 ke-7 macam tu. Lepas tu kita orang dah, aku dengan dia pun dah selalu keluar malam, balik malam kan. Wife aku duduk rumah flat dia punya rumah atas sekali. Tingkat atas sekali berapa tingkat tu? 3 tingkat. Rumah dia tingkat 3. Lepas tu ada satu malam tu dia balik, dia dah siap mandi apa semua, dia masuk bilik. Masa dia masuk bilik tu, dia dengar ada orang main guli dekat atas ceiling bilik dia. Okay, lepas tu dia rasa macam malam tu dia rasa seram kan. Dia kata atas mana ada orang, tapi macam mana boleh dengar bunyi guli kan. Tapi dekat kawasan tu memang dah biasa lah. Orang ceritakan pasal budak-budak main lari-lari dekat kaki lima apa semua. Jadi wife aku pun malam tu dia buat tak tahu, dia sambung tidur. Malam kedua sama juga, aku dengan dia pun balik lewat juga. Sebab biasanya kalau aku ambil dia balik kerja, kita orang kasihkan makan, lepas tu lepak, lepas tu baru balik rumah. Lepas tu malam kedua tu dia balik rumah, dia sorang-sorang dekat rumah, tak ada siapa, kira dia sorang. Dia dengar ada orang ketuk pintu, dung 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 macam tu. Ada orang ketuk pintu. Dia ingat kan abang dia ke balik, kakak dia ke balik kan. Jadi dia pun pergilah nak buka pintu tu. Dalam perjalanan dia nak pergi buka pintu tu, bunyi tu tak ada orang ketuk lah. Lepas tu dia macam dia berhenti, dia nak patah balik masuk bilik. Dia kata macam tak ada orang bagi salam apa. Dia rasa macam ni orang main je ni kot. Faham. Dia patah balik masuk bilik. Dia nak buka je pintu bilik dia, sekali lagi dia dengar ada orang bunyi ketuk dung 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 ketuk pintu rumah dia. Jadi dia pun ambil keputusan nak pergi buka pintu. Dia buka pintu, tak ada orang kat luar rumah. Tapi masa dia buka pintu tu, dia rasa macam ada satu angin
masuk dalam rumah dia. Faham? Lepas tu dia tak ada orang pun, dia tutup pintu. Jadi dia macam tak ada rasa apa-apa lah. Dia just rasa satu angin masuk, dia just anggap macam angin tu angin biasa je. Dia tutup pintu. Dia masuk balik bilik. Masa dia on the way nak masuk bilik tu, dia perasan dekat ruang dapur dia ada satu sosok tubuh tengah berdiri dekat area dapur nak ke tandas. Dia rumah flat kan biasanya masuk pintu dapur dulu, tandas, lepas tu baru bilik kan. Betul. Dia nak patah balik tu, dia nampak ada satu sosok tubuh. Tu masa tu dia dah terlepas. Dia dah lepas daripada penampakan tu. Jadi dia ingat macam dia nak patah balik, dia nak confirm kan. Dia patah balik, dia tengok tak ada apa-apa. Lepas tu dah tak ada apa tu, dia pun terus lah masuk bilik, terus tidur. Lepas pada kejadian tu, wife aku ni bila jumpa aku, dia jadi marah, dia jadi benci kat aku. Kalau aku keluar dengan dia, mesti kita orang bergaduh. Memang akan bergaduh kita orang. Keluar, kalau kata keluar hari-hari pun kita orang gaduh. Jadi satu hari tu aku cakap dengan dia, kenapa ni? Asal keluar je gaduh, bila tak keluar okey je. Aku cakap dia tu. Dia kata tak tahu lah, rasa tak marah, dia kata. Jadi benda ni dah pelarutan dalam beberapa bulan lepas tu. Aku pun jadi geram lah, kenapa jadi macam ni kan. Jadi aku decide nak bawa dia pergi berubat. Aku tanya kawan aku, sebab kawan aku ni bapak dia pandai berubat. Bapak dia pandai mengubat orang. Tapi bapak dia tak biasa digelar kat. Bapak dia tak biasa digelar bomoh. Dia suruh aku panggil dia Tok je. Memang sampai sekarang aku panggil dia Tok je. Tapi dia bukan ustaz, dia bukan bomoh. Jadi aku pun kontak lah dengan bapak kawan aku tu, Tok tu. Tanya dia, cerita kat dia semua pasal wife aku lah. Aku cerita semua detail apa semua. Lepas tu Tok tu suruh aku bagi gambar. Bagi gambar wife aku kat dia. Aku pun share gambar, bagi nama penuh macam biasa lah kan. Lepas tu lepas pada aku bagi gambar dengan bagi nama dia, besoknya tu Tok tu WhatsApp aku. Dia kata, free tak? Kalau free, nanti bawa girlfriend kau datang di Petok. Lepas tu aku pun cakap okey je lah. Lepas tu dia kata, aku tanya dia nak kena bawa apa-apa ke. Kan dia minta malam tu, dia minta aku garam kasar dengan air 100+. Air 100+ Air 100+, betul. Mula-mula aku pun tak bawa air 100+ tau. Mula-mula masa aku pergi rumah Tok tu, aku bawa air kosong dalam botol 100+ dengan garam. Lepas tu Tok tu marah aku. Kenapa kau bawa air kosong ni? Kan Tok minta 100+, pergi beli. Gitu. Jadi aku pun pergi beli. Okey, ni malam besok itu aku dah cakap dengan wife aku. Kata yang besok abang nak bawa awak pergi berubat. Masa tu dia renting. Dia kata, kenapa nak kena bawa pergi berubat? Saya tak sakit kan. Biasalah orang nak bawa pergi berubat, benda tu takut. Jadi macam itulah menjawab lah. Lepas tu aku cakap lah, jom je lah, ikut je. Jadi malam tu aku ambil dia dekat rumah, aku bawa. Masa dalam kereta, on the way pergi rumah Tok tu, masa tu kita orang gaduh. Masa tu gaduh sampai cakap, dah tak nak lah pergi, nak balik. Dia kata, ini mesti bukan dia ni. Dia cakap, tak apa, jom pergi je, jangan banyak songeh, aku cakap. Lepas tu dah sampai parking dekat rumah Tok tu, aku pun naik pergi rumah Tok tu. Masuk alam, macam aku cerita tadi lah, aku salah bawa air. Jadi Tok tu aku suruh aku pergi beli 100+ dekat Speedmart. Aku pun pergi beli 100+. Masa aku tengah pergi tu pun, dia borak lah dengan wife aku. Dah berapa lama kenal dengan dia ni, lepas tu kenal macam mana, cerita lah.
Cerita. Lepas aku sampai. Aku bagilah 100 plus tu. Lepas tu dia ambil air 100 plus tu, dia ambil air tu bekas, dia letak garam, dia letak air 100 plus tu. Kalau korang nak tahu, air 100 plus dengan garam tu dia bancur, dia baca, adalah dia baca-baca kan. Lepas tu dia suruh wife aku minum. Dia pakai air 100 plus sebab tak nak bagi masin garam tu. Faham tak? Dia tak nak bagi rasa masin garam tu, jadi dia guna air 100 plus. Okay, lepas tu dia suruh wife aku duduk depan dia. Ni nak start berubat ni. Dia suruh wife aku duduk belakang dia, aku duduk belakang wife aku. Kiranya tahan dia punya badan, jangan bagi dia jatuh. Sebab kejap lagi wife aku nak kena tutup mata. Masa nak start tu, Tok ni dia keluarkan satu pen warna biru. Dia kata, kau nampak ni? Dia kata, nampak lah. Aku cakap nampak pen. Dia kata, mata kasar ni pen, kalau guna mata batin ni keris. Lepas tu dia pun suruh wife aku lunjurkan kaki. Lepas tu dia adalah buat dia punya cara dia dengan pen tu. Dia punya cara nak start kan, dia ada sedut lah apa semua, baca. Lepas tu dia cucuk ujung pen tu. Kan ujung pen tu kan yang tempat untuk tulis tu kan, ujung pen tu dia cucuk betul-betul dekat ibu jari wife aku tau. Sebelum dia baca, dia cucuk dulu. Dia tanya, sakit tak? Wife aku cakap tak sakit, rasa macam kena cucuk pen je lah. Tapi lepas yang dia baca-baca tu, dia cucuk je dekat kaki wife aku tu, wife aku dah start nak jatuh, nak tumbang. Tu Tok cakap dengan aku, tolong tahan dia, jangan bagi dia jatuh. Lepas tu dia kata, duduk belakang tu kalau boleh bacalah Al-Fatihah, Allah, baca dia apa yang kau tahu, dia kata. Aku pun duduk belakang tu, aku baca. Tak nak bagi dia jatuh kan. So, kalau dia jatuh, takut dia pengsan, takut dia beracau. Jadi lepas Tok tu cucuk, Tok tu dah scan apa semua, Tok tu cakap, banyak dalam badan ni, Tok nampak dalam badan kamu ni, dia kata. Okay, sekarang ni Tok cakap kamu ikut. Sekarang ni Tok tu suruh wife aku tutup mata. Wife aku tutup je mata. Tok tu cakap, nampak tak cahaya putih dekat sebelah kanan Tok? Dia kata. Mula-mula wife aku cakap tak nampak. Lepas tu Tok tu tanya sekali lagi, nampak tak cahaya putih dekat sebelah kanan Tok? Masa tu wife aku cakap nampak. Ni gambaran dia, wife aku cakap yang warna putih tu, dia macam cahaya je, macam cahaya kita pakai baju jubah kan. Tapi cahaya, tak ada muka, tak ada apa-apa, dia cahaya panjang je tu sebelah kanan dia. Lepas tu dia kata dekat wife aku, kau nampak tak? Nampak, dia kata. Sekarang ni aku nak kau ikut dia keluar daripada badan perempuan ni. Jadi wife aku pun diam lah. Dia pun tak tahu nak cakap apa kan. Dia pejam mata je. Jadi yang benda-benda yang dalam badan ni tak ada apa, dia tak respon apa-apa tau. Dia tak respon apa-apa. Jadi diorang yang ada yang dalam badan dia diam, lepas tu pindah-pindah. Pindah ke mana tu? Daripada, contohnya daripada kaki pergi ke siku pergi ke dia pindah-pindah, dia lari, tak nak keluar. Lepas tu Tok ni mula cakap, first kali dia cakap, okey, ikut benda putih ni keluar. Okey, dia diam lagi. Lepas tu kali kedua Tok dia cakap, aku cakap kau ikut benda putih kat sebelah kanan aku ni keluar. Kali kedua pun semua tu tak nak keluar lagi. Diorang lari-lari lah dalam badan wife aku kan. Kali ketiga Tok dia cakap,
ikut cahaya putih sebelah kanan aku ni keluar. Dia tegas. Dia tak nak keluar juga. Semua diam je dekat dalam badan. Wahai aku pun time tu dah sakit lah kena yang kena cucuk dekat ibu jari tu kan. Wahai aku pun dia dah start menangis. Sakit. Kena cucuk tu. Okay lah, Tok tu kata. Kalau tak nak keluar, tak apa. Kita cuba cara lain. Tok tu pergi dekat setiap yang mana benda-benda tu duduk. Dekat kaki, dekat belakang lutut ni, dekat siku, lepas tu dekat tengah-tengah antara perut dengan dada. Dekat tengah-tengah. Lepas tu dekat belakang, dekat pinggang belakang. Lepas tu dengan bahu dua-dua belah. Okey, dia pergi satu-satu. Okey, dia masa proses dia tu, dia nak pergi mula dia start dari kaki tau. Dia pergi dekat belakang lutut wahai aku tu. Dia genggam, sekali kau nak keluar tak nak keluar. Lepas tu wahai aku cakap sakit. Dia kata, sakit, kau nak keluar ke tak nak keluar? Sekarang ni kau ikut aku, Tok tu kata. Tok tu suruh jin yang ada dekat dalam badan wahai aku tu mengucap. Sebab yang ada dalam badan wahai aku tu semua bukan Islam. Jadi dia suruh mengucap. Mula kata, okey, ikut aku mengucap. Lepas tu dia dah mengucap. Lepas tu mula-mula apa yang wahai aku keluarkan daripada mulut dia, sayuk je macam asyhadu alla ilaha, tak kuat. Lepas tu dia kata kuat sikit, macam pondan. Tok tu kata. Dia pun ikutlah. Okay, Tok tu baca, ikut aku, asyhadu. Lepas tu benda tu pun ikut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut. Lepas daripada benda tu dah mengucap ikut Tok. Lepas tu dia kata, okey, kau ikut benda cahaya kanan aku ni keluar. Lepas tu wahai aku cakap masa yang Tok tu cakap hari tu, memang dia nampak ada satu cahaya daripada bawah lutut dia ni, belakang ni, ikut cahaya tu keluar. Jadi benda tu pun berterusan lah sampai ke belakang siku kan. Yang paling susah sekali dekat bahu. Yang bahu ni, okey, mula dia ada dekat bahu kiri. Masa Tok tu tangkap bahu kiri, dia pergi ke bahu kanan. Tok tu tangkap bahu kanan, dia pergi bahu kiri. 2-3 kali Tok tu cuba, dia lari-lari. Dia tukar-tukar. Lepas tu, last kali Tok tu dapat belah kiri. Dia dah tangkap. Lepas tu macam biasalah, dia suruh mengucap apa semua. Lepas tu dia keluarkan. Dia ikut, dia kata, okey, ikut cahaya putih ni. Tu dia pun ikut. Yang last kali, kan aku cakap tadi, wahai aku bila tengok aku, dia benci apa semua kan. Dia macam tak boleh tengok aku. Dia tengok aku je dia nak marah. Macam nak bergaduh je kan. Dia sebab apa? Sebab benda tu duduk dekat mata dia. Benda tu duduk dekat mata dia. Jadi Tok cakap, ni last kali dekat mata ni. Sakit sikit lah. Dia kata. Tok tu pun cakap, minta izin Dia kata, minta izin. Dia pegang dekat mata ni. Dia cakap balik, keluar kan. Keluar. Lepas ikut aku mengucap. Mula-mula macam biasa lah, benda tu tak nak ikut. Benda tu cakap slow kan. Satu last kali benda tu pun benda tu pun ikut. Last sekali dia keluar. Lepas mengucap tu, dia keluar. Dia ikut cahaya putih dia keluar. Lepas pada tu, kira dah last tu, Tok tu check balik, dah okey badan dia. Tak silap aku, total yang Tok tu keluar malam tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 ekor macam tu dia keluarkan. Semua dia keluarkan lepas dia mengucap baru keluar. Yang ada dekat dalam badan wahai aku ni sebenarnya dia menumpang. Yang macam yang dia cakap dia nampak ada kelibat tu kan. Yang dekat rumah dia tu kan. Sebenarnya benda tu dia dari luar ikut wahai aku balik. Kiranya aku bawa dia balik, dia ikut. Lepas tu perhentian pertama aku rumah wahai aku. Dia pun turun sekali ikut wahai aku ni atas. Faham tak? Lepas tu bila dia ikut wahai aku ni atas, wahai aku masuk rumah, dia tak masuk lagi. Jadi tu yang dia kacau. Tu lepas wahai aku buka, dia masuk.
Itulah cerita dia. Tu yang lain tu kira yang datang menumpang je lah. Mana ada lubang dia masuk, mana ada lubang dia masuk. Cuma yang aku tahu cerita yang satu je lah, cara dia masuk macam mana. Dia ikut aku dengan wife aku balik. Dia dah habis berubat tu. Sekarang ni lepas tu Tok tu kata, okay, pusing belakang, tengok power kamu. Benci lagi tak? Tak, dia kata okey je. So, lepas tu baru dia cerita kenapa wife aku ni jadi pemarah, kenapa wife aku ni bila jumpa aku nak bergaduh apa semua kan. Sebab benda tu dah duduk kat mata. Jadi lepas tu dah okey, Tok tu pun dah baca dekat garam tu, suruh wife aku balik rumah, sembuh satu rumah. Lepas tu dia buat lagi secawan air garam tu dengan The Plus. Wife aku minum sekali lagi, aku pun minum juga air The Plus dengan garam tu. Lepas tu dah kiranya habis kat situ je. Lepas tu wife aku pun dah tak ada apa-apa dah kat rumah tu, dah clear lah. Tu cerita kedua aku. Okay, ada tak wife kau describe ke enam-enam rupa ataupun dia hanya nampak cahaya je? Yang wife aku cakap dia nampak cahaya je. Cahaya tu ikut cahaya putih sebelah kanan Tok tu keluar ikut tingkap. Sebab Tok tu belakang dia tingkap. Rumah dia kiranya duduk belakang dia tingkap lah. Jadi benda tu ikut lah, keluar ikut tingkap. Kisah kedua si Khairul, kisah yang menarik. 6 jin yang duduk dekat badan wife. Disebabkan satu jin yang masuk dalam badan wife dia, maka lagi 5 lagi yang orang kata, senang cerita jin 5 tu kalau aku faham, jin daripada tempat lain lah. Maksudnya dia singgah masuk, semua tumpang lah. Ya, betul. Okay. Kisah yang menarik Khairul. Dan aku kata tadi, aku teringat apabila Tok tu menggunakan pen. Dan aku nak tanya, pen dalam tu tak ada dawat betul? Dawat tu dibawa keluar? Pen tak ada dawat. Dia bawa keluar batang tu kan? Betul? Betul. Okay. Dan dia letak mancis tak dalam tu? Mancis aku tak perasan. So sebenarnya sebab dia tunjuk sebatang pen je. Pen kosong sebenarnya, tak ada dawat dalam tu. Dia cabut dawat dalam tu, tinggal pen kosong saja. Betul. Dan pen tu ada bukan pen, katakan pen yang tutup belakang tu boleh tutup. Betul. Ya, betul. Merembang aku ni pada. Okay, sebab apa aku teringat, sebab ustaz aku sendiri pun ada ke ilmu menggunakan pen ni. Pen ni aku pernah tengok ustaz aku macam mana berubat kan. Kegunaan ilmu orang yang aku tak tahu macam mana, sebab aku tak belajar dengan ustaz aku. Tapi aku tahu ustaz aku memang ada ilmu pengetahuan dalam ilmu benda-benda macam ni semua. Jadinya ustaz aku tunjuk tau. Okay, kalau korang nak tu dia tunjuk kat aku. Masa tu ayah aku seorang stroke. Dan selalunya orang-orang yang sakit stroke ni semua kan, benda-benda yang sakit sendi ni kebanyakan akan ada jin-jin yang tumpang. Jadinya macam ayah aku dia check tak ada jin je, just bisa-bisa badan. Jadi bisa-bisa badan dia akan guna pen kosong tu, dia letak je. Dia letak, dia baca stop. Lepas tu ayah aku yang stroke tu boleh itulah yang jadi dekat wife aku malam tu. Betul. Dan satu lagi dia akan letak mancis. Letak mancis ni di mana aku pernah nampak, dia akan letak mancis dalam pen kosong tu yang tak ada dawat tu. Dia akan letak mancis yang belum dibakar lagi, dia letak dalam tu. Jadi ni kalau ada sendi-sendi yang ditumpang oleh jin, mancis dalam batang pen tu akan terapung. Dia akan terapung dan dia akan bawa keluar jin tu menggunakan mancis tu. Maksudnya mancis adalah tempat sementara untuk jin tu. Jadinya bila dia dapat tarik keluar, mancis tu akan terapung dalam pen tu. Maksudnya dia dah tarik keluar jin tu dan dia akan bakar. Bila bakar kau akan bau macam bau mayat. Itu adalah apa yang pernah aku nampak ustaz aku buat kan. Itulah aku pun tak tahu, rasa macam Tok yang merawat wife kau tu mungkin sealiran dengan ustaz aku belajar. So aku faham apa yang kau cuba cerita macam ni lewat, semua aku dah nampak sebab aku pernah lalui apa yang ustaz aku buat. Kisah menarik Khairul. Kisah pertama villa, dan aku dah agak dah villa 805 ni macam aku boleh rasa feel ni macam, walaupun aku tak pernah dengar cerita 805 tapi aku rasa macam aku pun nampak bayangan kat mana sebenarnya. Tapi itulah kisah menarik Khairul. 2 cerita kisah menarik. Kalau korang dengar kan, bila tentang villa ni, ini kisah bagi aku kisah baru untuk Santai Chill. Dan kepada korang semualah, bila korang nak menyewa, tak kisah mana-mana penginapan, macam Khairul sendiri bagi tahu, datang awal mulakan dengan orang kata bacalah ayat-ayat yang orang kata ayat kalimah suci Allah, supaya benda tu
berterbiaran lagi. Bukan kita nak halau dia tau, cuma kita nak tumpang sebentar. Sebab itu rumah dia. Dia bila rumah 3 hari kosong, dia akan jadi penduduk baru. Jadinya kita kena tumpang sekejap. Bukanlah kita minta izin, just orang kata perinding lah daripada benda-benda macam tu. Okey, Khairul, terima kasih banyak-banyak untuk 2 cerita dan aku tertarik dengan kisah-kisah kedua-duanya. Dan kepada korang semua yang ingin untuk part tu Khairul, korang boleh just komen je kat bawah. InsyaAllah kami akan hubungi Khairul untuk part tu kalau korang berminat untuk kisah seterusnya. Ada lagi tak cerita rasa lepas ni? Ada guys. Tadi kan cakap ada 3 kan. Satu lagi tak cerita. Satu lagi. Maksudnya kalau untuk part 2 nanti dapat lagi satu, boleh tambah lagi satu ke? Boleh. Mantap guys. Korang komen guys. Okey, terima kasih banyak Khairul. Dan kepada korang semua, seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe dan follow media-media sosial kami. Jumpa anda di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.